المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, ahli jamaah muslimin sekalian. Ini dah 2 kali muslimah tak ada, selalu muslimah ramai. Ini kurang sikit. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mendapat kebenaran hari ini kali yang kedua, ya, kedua kita dapat meneruskan kuliah kita. Kita kuliah menggunakan indahnya solat berjamaah. Dan di ini saya selingkan sama juga pengarang kitab ni dengan kitab ni sama, ya, cuma tulisan Rumi, ini tulisan Jawi, tapi yang dalam kandungan ini tak ada yang dalam sini. Jadi oleh kerana yang ini nampak, ya, kita banyak mengambil tak begitu tumpukan bacaan dalam sini, sedangkan ini memberi faedah kepada kita. Ya, sebagaimana yang lepas kitalah yang dikata ini adab-adab imam selepas solat tadi, ya. Ada imam selepas solat, nanti saya jelaskan satu persatu. Begitu juga ini juga digunakan oleh para makmum, ya, bukan imam saja, para makmum, dan begitu juga digunakan ketika solat persendirian. Okey. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, pada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, ya. Dan seterusnya pada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Khusus Allah yang rahman isteri saya sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ini yang lepas sudah dijelaskan. Sini sebagaimana yang adab-adab kita sebagai imam contohnya. Ya. Dan begitu juga ini digunakan bukan untuk imam saja, maka sebenarnya di bawah sekali 445 tu saya ulang balik yang lepas. Sebenarnya doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam saja. Malah ia juga sunat dibaca oleh semua mereka yang solat dalam apa jua bentuk penunaiannya, sama ada imam, makmum maupun munfarid. Munfarid ni solat bersendirian lah. Contohnya kalau kita tak datang berjamaah sini, kita berdiam kat rumah, tak berjamaah dengan anak isteri, kalau kita bersolat bersendirian, ini juga boleh digunakan. Ya, apa yang dikatakan kat sini selepas kita tidak boleh bergerak lagi, ya. Dan ini bacaan-bacaan ini yang banyak yang ditumpukan ketika mana solat maghrib dan solat subuh, ya. Solat maghrib dan solat subuh. Muka surat mana yang lepas 446 sudah kan, Cik Syafiq? 446 sudah kan yang lepas? Ya, okey. Saya nak terus dia mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. Okey. Ini yang dikatakan seulang 446 yang bawah sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini tadi. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika solat subuh dan maghrib baca 10 kali. Zuhur dan Isya 3 kali sahaja. Asar boleh buat 3 dan atau buat 10.
Ya, tapi kebanyakan orang buat 3. Kalau nak buat 10 pun boleh. Tapi yang ada nas ni yang menunjukkan yang apa ini subuh, maghrib, isyak apa ni subuh maghrib ini tadi ada nas dia ya. Okey. Dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salati fajri wa huwa sani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah kutibat lahu asyaru hasanah, maka akan ditulis kita punya 10 kebaikan. Allah akan tulis kita 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyaru sayiatin, yang akan dihapuskan apa itu 10 keburukan gitu ya. Nanti bawahnya ada terjemahan. Wa rufi'a lahu asyaru darajatin, dan akan diangkat darjat kita 10 darjat kebaikan. Nah, tu dia. Ini tadi sebelum solat selepas solat maghrib dan subuh. Okey. Rawahu at-Tirmizi ya. Wa qala hadis hasan sahih gharib. Ya, hadis ini hasan dan sahih dan gharib. Yang bermaksud daripada Abu Dzar bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sejurus selepas solat subuh, sedang dia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum dia berkata apa-apa. Bermakna dia tak berubah lagi kedudukan dia dalam tahiyat akhir tadi. Tak berubah lagi. Masih dalam keadaan dalam tahiyat akhir. Bacaan tu tadi. Ya? Okey. Dan tidak berkata apa-apa. Dan sebelum ia berkata-kata perkara lain, akan dicatatkan baginya 10 hasanah. 10 kebaikan. Ya tak? Waktu dia. Dan dihapuskan darinya 10 sayi'ah, iaitu 10 dihapuskan 10 kejahatan, keburukan bagi kita. Dihapuskan. Nah, okey. Diangkatkan untuknya 10 darjat, diangkatkan 10 darjat. Kemuliaan, pangkat dan sebagainya, yang kerja kok pangkat, darjat dan sebagainya. Tu dia, ya. Okey. 10 kebaikan itu. Pada hari itu dia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan pada hari itu. Antara subuh dan maghrib, antara maghrib ke subuh besok. Okey. Tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Nauzubillah min zalik lah. Kecuali dosa syirik ya, yang tidak boleh dihapuskan. Maka kalau setakat dosa-dosa kecil yang sebagai apa, yang bukan syirik selain itu, insya-Allah Allah akan hapuskan. An Abdurrahman ibni Ghanam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yuthni rijlaihi min salatil maghrib was subhi la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yu'tabu biyadil khairi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh ya. Asyara marratin kutiba lahu bi kulli wahidatin asyaru hasanatin wa muhayyat anhu asyaru sayiat wa rufi'a lahu
asyara darajat. Wa kanat khirzi wa kanat khirzan min kulli makruhin wa hirzan minasyaitani rajim walam yahil li zanbi yudrikuhu illa syirk fakana min afdalin nasi amalan illa rajulan yufaddiluhu yaqulu afdalu mimma qala, yang bermaksud daripada Abdul Rahman bin Ghanam daripada sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, barang siapa membaca sebelum ia beredar, bermakna berkedudukan mesti dalam keadaan tahiyat akhir tadi, ya, sebelum ia beredar, iaitu sambil duduk dengan duduk tahiyat akhir dari solat maghrib dan subuh. Solat maghrib dan subuh. La ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa biyadihil khairu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh, ya. Itu jangan panjang sikit. 10 kali akan dicatatkan baginya 10 kebaikan. Nah, itu sebagaimana yang makna yang maksud yang di atas tadi. Okey? Okey. Dan tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah. Dan dia adalah daripada kalangan orang yang paling afdal amalannya, melainkan seseorang yang melebihinya, yang mengucapkan ucapan yang lebih afdal dari apa yang diucapkannya. Zikir ini juga sunat dibaca selepas solat fardu yang lain. Sunat dibaca selepas solat fardu yang lain. Penyusun kitab Sabil Muhtadin dan juga penyusun kitab I'anatul Talibin mengatakan sunat juga zikir itu diulang sebanyak 10 kali selepas solat fardu asar. Solat fardu asar sunat juga diulang 10 kali ataupun 3 kali pun boleh, tapi ada masa eloklah buat solat buat 10 kali. Adapun bagi solat zuhur dan isyak, zuhur dan isyak tidak ada nas khusus untuknya. Oleh itu ia termasuk di dalam maksud umum hadis di bawah tadi. Bermakna zuhur dan isyak biasalah kita buat 3 kali aja, ya tak? Tu dia. Okey. An waradi katibil Mughirati anna Muawiyah kataba ila al-Mughirati an iktub ilayya bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kataba ilaihi al-Mughirah inni sami'tuhu yaqulu indan ansirafihi minas salati la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir salatan marrah. Itu diriwayatkan Nasa'i, ya, dalam kitab Nail al-Awtal bab fi doa dan zikir ba'da salat, yang bermaksud daripada juru tulis Al-Mughirah. Hari ini juru tulis Mughirah, Al-Mughirah ini adalah riwayat hadis. Sesungguhnya Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah mengatakan, hendaklah engkau menulis kepada aku sesuatu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Al-Mughirah menulis kepadanya mengatakan, sesungguhnya aku mendengar baginda membaca setelah selesai dari solat la ilaha illallah wa la syarikalah ila akhir sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Lepas tu habis apa tu, itu kalau hari biasalah zuhur dan isyak tadi. Kalau subuh, asar pun boleh buat 3, boleh buat 10. Subuh dan maghrib buat 10 kali. Ya, itu dah dia. Lepas tu barulah kita baca Allahumma jirni minan nar kalau kita seorang. Kalau kita ramai, Allahumma jirna minan nar. Okey. Datuk yang lepas ada tanya kan, kalau kita berjamaah, sama ada makmum tadi nak baca Allahumma jirni atau Allahumma jirna. Ya tak? Maka saya jawab Allahumma jirna. Sebab apa? Kita dalam berjamaah mendoakan semua dalam jamaah kita. Pasal itu kelebihan orang solat berjamaah. Sesiapa yang solatnya kurang sempurna akan ditampung pada orang yang sempurna solatnya tadi. Pasal itu sama-sama kita berdoa untuk semua sekali. Nah, itu kelebihan dia. Kita kelebihan solat berjamaah bukan setakat 27 saja. Andainya lah kalau saya ni kurang sempurna solat saya, maka boleh jadi Cik Syafiq sempurna solatnya. Saya akan ditampung oleh dia. Nah, yang lain-lain begitu jugalah. Itu kelebihan kita solat berjamaah. Seronoknya kita. Pasal itu kita baca bacaan dalam berjamaah, kita baca dalam berjamaah. Kalau yang mengatakan kalau kita nak berseorangan, contoh kita solat berseorangan, maka boleh bacalah Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar. Ya, apa maksud kat situ tu? Dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Muslim ni Haris Tamimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma jirni minan nar sab'a marrah, bermakna 7 kali. Bukan Allahumma jirni, bukan Allahumma jirni, Allahumma jirna atau jirni, ya. Maka dibaca ajirna kalau kita berjamaah, kita imam dan kita ramai-ramai Allahumma jirna. Kalau seorangan Allahumma jirni. Berilah aku atau kami ganjaran sebagai perbandingannya. Sila lihat ayat berikut. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighahu ma'manahu. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke berapa? Yang ke-6. Ya, dalam yang ke-6 tu. Okey. Fa innaka idza qulta zalika thumma mitta fi lailatika kutiba laka jawazun minha. Wa idza sallaita subha faqul kadzalika. Subuh baca sedemikian. Fa innaka in mita min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Rawahu Abu Dawud. Ini dalam kitab adab Imam Ahmad dan sebagainya. Yang bermaksud daripada Muslim bin Haras At-Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bisik kepadanya lalu mengatakan, jika engkau selesai solat maghrib maka bacalah doa ini,
Allahumma jirni minan nar. Ya Allah, maksudnya, ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka 7 kali. Apabila engkau telah mengucapkannya, lalu engkau mati pada malam itu, engkau akan diberi perlindungan daripada api neraka. Dan jika engkau telah selesai solat subuh, maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat-kalimat itu juga. Kerana kalau engkau mati pada hari itu, engkau akan diberi perlindungan daripadanya. Maksudnya kita baca itu tadi, ada satu kitab mengatakan, tak silap saya, dalam kitab apa? 10 Kekasih Allah, karangan Ibnu Qayyim, ada satu mengatakan bahawa itulah ayat inilah yang akan menghapuskan nama-nama kita yang tercatat di pintu neraka. Pintu neraka tu ada 7. Jadi sudah dicatat setiap pintu. Maklumlah kita tak tahu kesalahan kita apa. Dan pintu mana yang akan dimasukkan. Tulis Nahrawi. Tetapi kalau kita baca ayat ni dengan ikhlas, maka akan memadamkan tulisan catatan yang di pintu-pintu neraka tu. Ya, jadi oleh itu berarti kita tak akanlah masuk dalam api neraka, insya-Allah. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan. Kita amalkanlah insyaAllah. Apabila engkau telah mengucapkan, lalu engkau mati pada malam itu, engkau akan diberi perlindungan daripada api neraka. Bermakna tak masuk ke neraka lah. Ya. Dan jika engkau telah selesai solat subuh, maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat-kalimat itu juga. Lepas subuh. Tadi lepas maghrib. Lepas subuh. Kerana kalau engkau mati pada hari itu, engkau akan diberi perlindungan daripadanya, iaitu api neraka. Bermakna lepas maghrib dan lepas subuh. Itu kelebihan bacaan la ilaha illallah wa la syarika lahu 10 kali, dan baca Allahumma jirni minan nar ataupun Allahumma jirna minan nar tadi sebanyak 7 kali. Ya, okey. Perlu diambil perhatian bahawa tiada nas menunjukkan ianya sunat dibaca selepas solat-solat fardu lain. Bermakna solat-solat fardu lain tak ada nasnya. Ya, tak ada nasnya, bermakna tak adalah. Kalau sekiranya nak baca sebelum lepas subuh, lepas zuhur contohnya, nak baca pun boleh, tapi kebanyakan kita baca 3 kali sahaja. La ilaha illallah wa la syarika lah pun 3 kali. Allahumma jirna minan nar pun 3 kali. Itu 3 kali. Pasal tak ada nasnya. Itu hanya sebagai amalan kebaikan. Ya, amalan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, setiap amalan yang baik, contohnya yang baik, maka diikuti dengan orang lain, maka orang tu pun dapat faedahnya dan yang lain pun faedah. Contohlah, macam solat sunat sebelum maghrib. Solat sunat sebelum maghrib memang tiada nasnya, kita tak ada sunat sebelum maghrib. Ya tak? Tetapi sahabat ada melakukannya. Ketika sahabat melakukan, Rasulullah sampai, Rasulullah tidak menegahnya. Satu ketika Rasulullah sampai, sahabat tak ada solat. Jadi Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ni? Solatlah. Sebab apa? Perkara itu baik untuk kebaikan. Ya tak? Satu daripadanya kita nak menunggu jamaah yang lambat. Ya tak? Yang keduanya dapat kita beramal ibadah pula tu. Dah, solat. Apa kata solat? Ialah kebaikan. Segala-galanya adalah kebaikan. Okey. Persoalan, mengapa ia tidak dibaca selepas fardu yang lain? Kenapa tak dibaca solat fardu yang lain? Kemungkinan kerana ada kaitan dengan ayat 45 dan 46 surah Ghafar.
atau mukmin berikut. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul ma'adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan ya, yang bermaksud dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Ya, itu dalam 45 tadi. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan pada waktu pagi dan petang tadi, maka dibantu apa? Maka ditunjukkan api neraka. Maka dengan bacaan ini maka akan lunturlah, padamlah api neraka tadi. Persoalan yang kedua, mengapa mesti 7 kali? Tu dia. Allah majina. Jawapannya ialah kemungkinan kerana permasalahan ini ada hubungan dengan ayat Al-Quran berikut. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum ya, surah Al-Hujurat Al-Hajar ayat yang ke-44 ya, surah yang ke-15 ayat yang ke-44. Yang bermaksud ayat ialah neraka itu mempunyai 7 pintu. Ya, 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Ya, ada bahagian yang mereka yang sesat. Tak ada sesat atas apa? Setiap pintu itu ada. Boleh jadi saya sesat melawan mak bapak saya ke dan sebagainya, ya tak? Tu dia. Bergaduh dan sebagainya, bergaduh dengan jiran dan sebagainya, ya tak? Itu berbeza-beza. Ya, okay. Maksud ayat ialah neraka itu mempunyai 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan. Sudah surah Al-Hajar. Ya, ayat yang mungkin. Ini yang punya kedudukan tadi. Okey. Lepas tu yang masalah berpusing. Ini imam, kedudukan imam. Lepas tu imam setelah dibaca Allah majirna minan nar tadi 7 kali, maka barulah kita boleh berubah kedudukan kita. Maksudnya yang makmum tadi bolehlah bersila kalau nak bersila, nak melunjur dan sebagainya. Ada. Tetapi yang imam tadi dia berpusing ke kanan, bau kira menghadap ke mihrab. Ya, sikit dia. Minta sikit je Cik Zul. Ini dah masuk insya-Allah. Ya, minta sikit lagi. Okey. Berpusing tadi ya ke kanan. Apa maksudnya? Untuk perbahasan lanjut tentang perkara ini sila lihat halaman 68 itu akan datang, kita ada di bunyi tu. Saya akan buat photostat lagi ya. Nanti tuan-tuan boleh kempilkan kat sini, jangan sia-siakan ni ya, boleh simpanan tuan-tuan nanti. Okey, saya bagi percuma ni photostat ni, cuba kira tuan-tuan. Ya, itu saya bagi, saya tak ada ini sedekah saya. Amal ibadah saya. Okey. Okey. Sebelum membaca wirid berikut menganankan makmum. Berpusing ke kanan, iaitu ini bagi imam ya, menganankan makmum dan mengirikan mihrab. Mihrab ni makna kiblat ni kat kiri saya. Macam saya buat tadi lah. Itu memang amalan saya. Setiap kalau saya jadi imam, gitulah amalan yang sebagaimana kitab kuning dulu pun saya belajar macam sedemikian. Ya. Sejurus selepas membaca wirid. Allahumma antas salam, baru Allahumma antas salam
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Sambil membaca doa berikut, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu au tajma'u ibadaka, ya, sambil membaca. Ataupun dalil mengenai pensyaratan wirid ini ialah hadis berikut. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini rawahu Ahmad, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, ya. Nah, dalam bab an-haraf ba'da salam, ini dalam kitab-kitab ini yang bermaksud daripada Aisyah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah memberi salam baginda tidak duduk di tempat solatnya melainkan sekadar waktu sehingga baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram, yang artinya ya Allah engkaulah maha sejahtera dan daripadamu datangnya kesejahteraan dan maha berkat engkau wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Hadis di atas menjadi dalil bagi bilakah waktu imam berpusing. Adapun dalil bagi ke arah manakah pula ia berpusing ialah hadis berikut. An Samurah. Okey. Kita sekarang ini insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Okey? Kerana masa nak lebih-lebih pun nanti orang komplain. Ya tak? Pasal kita kuliah maghrib ni setakat ini saja. Ya. Kalau tidak saya memang biasa dulu saya apa lah. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Hari ini 2 hari bulan ya? 2 bulan 12. Okey. Dan ini ada perbincangan pula tu. Imam tu ketika baca doa macam mana? Nak menghadap ke kiblat atau ke kiblat? Ada nanti cerita. Bermakna imam tetap macam tu. Tapi makmum tetap menghadap ke kiblat. Tak? Dia ada jelas penjelasannya tu. Tak? Pasal apa? Selalu kata baca doa dalam menghadap ke kiblat kan? Tapi ini bagaimana pula? Itu nanti kita boleh insya-Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tuan-tuan, siapa yang boleh simpanlah. Sama ada nak simpan atas kitab kita yang ada tu kan, selitkan gitu pun tak apa. Pasal akan datang yang habis tajuk ni, nanti saya akan balik ke kitab ni semula. Okey? Okey. Ada apa pertanyaan? Ya. Allah menjirna minan nar. Sebabkan kedudukan madrasah ini waktu solat Jumaat, kalau imam pusing ke kanan, dia tengok dinding. Ya. Kalau Ustaz tengok madrasah kita ni. Ya, saya berguling ke kanan. Ini kalau di sini. Ya. Kalau ketika solat Jumaat atau ketika penuh, kita tak boleh nak pusing ke kanan sebab dinding. Terus menghadap ke imam, makmum. Kedudukan imam di sana. Jadi boleh tak imam tu bahu kanan menghadap mihrab? Menghadap Mihrab. bahu kanan menghadap bermakna berpusing tu. Tak ada. Sama ada kita nak imam tadi nak menghadap ke ini menghadap kirinya menghadap ke mihrab ataupun belakangnya menghadap ke mihrab dan kita bertentangan menghadap ke makmum. Boleh. Macam saya tadi pasal kan saya keluar sedikit menghadap ke makmum kan. Itu boleh.
Kalau menghadap ke imam, katakan menghadap pusing ke kiri, tiada nasnya yang menunjukkan pasal apa. Disebabkan kebanyakan kita berjamaah ni, sebelah kiri ni adalah untuk perempuan. Okey, untuk perempuan. Jadi oleh itu, maka nas yang itu tak ada tu, tapi kita boleh sama ada kita menghadap ke mihrab ataupun kita membelakangkan mihrab, kita bersetentangan dengan makmum, boleh. Bermakna kita menghormati makmum. Pasal itu ada sebab-sebabnya kenapa ini menghadap terus begitu, ada penjelasannya. Kenapa Rasulullah hanya ke kanan saja? Dulu jamaah sikit aja. Kan Rasulullah nak tengok tu siapa dia. Kan dulu orang sikit, tahulah siapa yang tak datang ni. Cik Zul tak datang. Jadi boleh tanya, Cik Syafiq mana Cik Zul tak datang? Oh, dia sakit, Ustaz contoh. Itulah ibaratkan. Ya tak? Macam tu zaman Rasulullah dulu begitu. Ya, jadi kalau ini sekarang kita bertentangan oleh kerana ramai itu yang mengatakan boleh bertentangan terus menghadap ke makmum. Okey. Boleh ya? Okey. Ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Okey. Kalau tak ada pertanyaan, saya mohon maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil, dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahum yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.